Kita bersyukur pada hari Tuhan ini bisa datang kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah. 我们感谢神，在主日我们可以来到他面前来侍奉他。 Nah, topik kita pada pagi hari ini adalah murah hati seperti Bapa Surgawi. 我们今天的主题是像神一样的慈悲。 Nah, istilah murah hati tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. 慈悲这句话，当然对在我们当中已经不陌生。 Di dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah menggunakan istilah murah hati. 在我们每天生活中，我们一直会用到慈悲这个字眼。 Kalau kita memperhatikan ada orang yang suka memberi kepada orang lain, kita bilang orang itu murah hati. 如果我们看见说有人喜欢帮助别人，我们会称他是一个慈悲的人。 Ataupun ada orang yang suka berbagi dalam momen-momen tertentu, lalu kita bilang orang itu murah hati. 如果我们看见有人很喜欢在特别日子他们有施舍，我们会觉得说他是一个慈悲的人。 Demikian sederhananya kita memahami istilah murah hati ini. 我们这样简单的来理解这个慈悲的意思。 Nah, secara umum istilah murah hati juga dapat kita pahami sebagai sikap yang baik hati, suka memberi atau suka menolong. 我们也可以理解这个慈悲的意思，是说我们很喜欢施舍，也很喜欢帮助人。 Nah, terlepas dari pemahaman kita tentang istilah murah hati ini, pertanyaannya adalah apakah arti murah hati dalam ayat yang kita barusan baca tadi? 不单我们在生活上我们了解了慈悲这个词，我们也要看在圣经里慈悲是什么意思。 Apakah arti murah hati dalam Lukas 6:36 sama dengan apa yang kita pahami selama ini? 在路加福音6章36节那边讲到慈悲，是否跟我们所理解的慈悲是一样的呢？ Apakah murah hati di sini hanya sekedar suka memberi atau suka berbagi saja? 是否在那边写到的慈悲，只是单单我们喜欢施舍、喜欢帮助人而已呢？ Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian murah hati dalam ayat ini, mari kita lihat dulu latar belakang dari Lukas 6 ayat 36 ini. 我们还没有进入到路加福音所提到的慈悲的意思里面，我们先来看它的背景。 Nah, siapa yang mengucapkan perkataan ini? 是谁讲这句话呢？ Nah, kalau kita kembali ke ayat 17, kita melihat bahwa perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. 如果我们看回第17节，这句话是主耶稣自己本身所讲的。 Dikatakan di situ, lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. 这边写到，耶稣同他们下了山，站在一块平地上，在那里有许多门徒，又有许多人从犹太全地、耶路撒冷，在推罗、西顿的海边来，都是为了听他讲道，也指望治好他们的疾病。 Nah, ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus berkhotbah di atas sebuah bukit, atau yang sering kita kenal dengan istilah khotbah di bukit. 这件事情是在主耶稣在登山宝训所讲的话。 Nah, pada masa ini Tuhan Yesus itu sudah sangat dikenal oleh orang banyak. 这个时候，主耶稣已经有被很多人所认识了。 Oleh karena kuasanya di dalam menyembuhkan segala penyakit dan juga pengajarannya yang penuh kuasa. 因为他有特别的能力，可以治愈很多人，也他的教导很有力量。 Dan orang-orang yang sengsara, orang yang sakit, kerasukan, semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 那些有疾病的、被附着的，全部已经被主耶稣所医好了。 Sehingga tak heran ada banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan dia. 所以不奇怪说，有很多人聚集来跟随他。 Jadi ini adalah pengajaran Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. 这就是主耶稣在很多人面前所教导的事情。 Nah, di dalam pengajarannya ini Tuhan Yesus menyampaikan banyak ucapan-ucapan berbahagia kepada mereka. 在他的教导里面，主耶稣讲了很多关于有福气的话。 Dan Tuhan Yesus juga di saat yang sama menegur, memberikan peringatan keras kepada orang-orang kaya. 主耶稣也是有很严厉的指责那些有钱的人。
Secara khusus mereka yang kaya yang memperoleh penghiburan dalam kekayaannya. 特别就是那些享受他所拥有的财富的人。 Tuhan Yesus berkata dengan keras, "Celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan." 主耶稣很严厉的指责讲说：“你们这些富足的人有祸了，因为你们所过你们的安慰。” Nah, di sini Tuhan Yesus tidak sedang menentang orang-orang yang memiliki kekayaan. 在这边，主耶稣不是说反对那些有钱人， Tetapi dia menegur mereka yang kaya yang bersandar kepada kekayaannya. 只是主耶稣严厉检视他们那些有钱人，只是靠着他们的财力的人。 Ini adalah orang-orang yang mengira dengan banyaknya harta yang dia miliki, maka hidupnya akan terjamin di dalam segala hal. 这些人就是认为说，他们自己本身也很有钱，所以他们可以依靠他们的钱财。 Mereka yang menjadikan harta kekayaan sebagai hal yang paling penting dan paling utama dalam hidup ini. 这些人就会把他们所拥有的钱财，视为是在他们生活上是最重要的事情。 Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan pengertian tentang harta yang mereka miliki. 所以主耶稣就给他们明白他们所拥有的财富。 Nah, Tuhan Yesus katakan, "Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis." 所以主耶稣对他们讲说：“你们这些饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿；你们现在喜笑的人有祸了，因为你们将要哀痛哭泣。” Nah, Tuhan Yesus sedang menjelaskan bahwa kekayaan itu tidak bisa dijadikan penghiburan atau sandaran. 在这里，主耶稣在解释给他们说，金钱不可以使到我们有得到安慰。 Karena hari ini kamu kenyang, besok kamu akan lapar. Hari ini kamu tertawa, besok kamu akan berduka cita dan menangis. 因为如果今天你满足了，可能明天你就会饥饿；如果你今天喜笑了，可能明天你们就会哭泣。 Nah, arti kalimat ini adalah bahwa harta kekayaan itu hanya bersifat sementara. 这句话意思是说，你的钱财只是暂时的而已。 Harta kekayaan yang kita miliki di dunia ini hanya akan bertahan untuk sementara dan tidak bernilai kekal. 我们在这个世界上拥有的财富只是暂时而已，不会永生。 Dia hanya akan membuat kita kenyang sebentar, bahagia sebentar. 它只会使到我们暂时的满足，暂时的有安慰。 Jadi Tuhan Yesus ingin menegur mereka yang memandang kekayaan dengan cara demikian. 所以主耶稣很想谴责这些有这样看法的人。 Lalu untuk apa harta itu? Bagaimana sebenarnya harta itu harus digunakan? 所以我们要来看，其实这个我们的财富又怎么样用呢？ Dan Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya. Dia katakan, "Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan." 主耶稣教导说：“凡求你的，就给他；有人夺你的东西去，不用再要回来。” Tuhan Yesus mengajarkan agar mereka memberikan perhatian kepada orang-orang yang susah. 主耶稣教导他们讲说，他们要照顾那些需要的人， Dan tidak hanya memperhatikan, tapi memberikan bantuan yang mereka butuhkan. 不单单照顾他们，也是要帮助他们，给他们所需要的东西。 Dan di dalam memberikan bantuan, pertolongan kepada yang susah ini, Tuhan Yesus katakan, lakukan itu dengan murah hati. 当你要做这件事情的时候，主耶稣告诉你们说，你们要有谦卑，你们有慈悲的心来做这些事情。 Lalu sampailah kita kepada ayat kita yang kita renungkan pada pagi hari ini. Lukas 6:36. 就到了我们今天所要思想的这句话，路加福音第6章36节。 Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. 你们要慈悲，正如你们的父慈悲一样。 Nah, apa makna murah hati dalam ayat ini? 在这句话慈悲的意思是什么呢？ Nah, sangat menarik di dalam bahasa asli, bahasa Yunani, kata murah hati itu ada beberapa kata. 在希伯来文，这个慈悲有几句话可以来用它。 Nah, kata murah hati dalam Lukas 6:36 hanya digunakan 2 kali di dalam Perjanjian Baru.
啊，在路加福音第6章第36节这边提到慈悲，在圣经只是提到2次而已。Kata ini bahasa Yunani-nya adalah oiktirmon. 这句话在希伯来文那边是 oiktimon。 Dan Yakobus menerjemahkannya di dalam Yakobus 5 ayat 11, penuh belas kasihan. 雅各在5章11节那边讲，把它翻成为满有怜悯。Nah, kata murah hati di sini berarti belas kasih yang diwujudkan dalam pertolongan yang nyata bagi mereka yang menderita. Lebih dari sekedar emosi, ini adalah rahmat yang ditunjukkan secara nyata, rasa iba yang siap menanggung derita orang lain. 慈悲这句话在这一节把它翻译成说，怜悯不仅是一种情感，而是以实际行动帮助受苦的人。这是一种情感，愿意承担他人痛苦，并且具体作为彰显出来的恩惠与慈爱。Nah, kata murah hati di sini lebih daripada sekedar rasa iba ketika melihat orang susah. Oh, kasihan sekali. 慈悲这句话在这边不单单只说看见说那些有需要帮助的人，我们觉得说我们要去帮助他而已。 Ketika Alkitab menggunakan kata murah hati di sini, ini ada gambarannya adalah kita memposisikan diri kita di posisi mereka yang susah. 在圣经上讲到这个慈悲，他的意思是说，我们要把我们自己放在这个人的身上来看。 Kita memahami kondisi mereka, mengerti dan bahkan merasakan penderitaan yang mereka alami. 我们要了解他的心情，他所感受的，他现在所面对的事情上。 Dan setelah itu akan ada dorongan dari dalam hati kita ingin membantu mereka yang susah. 之后，在我们心理上就有一个冲动，有一个鼓励说，我们要来帮助这个人。 Bapak Ibu mungkin pernah ya mengalami kesusahan. 弟兄姐妹，可能我们有经过苦难的时候。 Ketika kita dalam keadaan susah, ada waktunya kita berharap hendaknya ada orang yang mengerti kondisi saya. 当我们有苦难的时候，我们在我心上会有一个想法说，如果有人来帮助我们是最好的。 Kita berharap ada orang yang tiba-tiba mengerti kondisi kita dan membantu kita sesuai dengan kebutuhan kita. 我们希望说有人可以了解我们，来帮助我们。 Sehingga ketika seseorang mengerti kondisi orang lain yang susah, dia akan membantu sesuai, bahkan lebih daripada apa yang dia harapkan. 所以，当有人了解了一个人的痛苦的时候，他就会去帮助他，可能更多。 Jadi kita akan berusaha untuk merasakan penderitaan orang tersebut dan berusaha untuk membantunya. 所以，我们要尽量的去了解别人，尽量的去帮助别人。 Dan Tuhan Yesus menegaskan hal ini dengan mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang adalah murah hati. 主耶稣这边肯定的跟我们说，你们要慈悲，就像你们的父慈悲一样。 Dengan kata lain, Tuhan ingin kita menunjukkan kemurahan sama seperti Tuhan menunjukkan kemurahan kepada semua orang. 另外一句话，他的意思是说，他希望说我们慈悲很像主耶稣，我们的神对我们慈悲一样。 Nah, di dalam kitab suci kita membaca banyak peristiwa kejadian di mana Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya. 在圣经上，我们可以看到有很多的例子，神对我们有慈悲。 Bagaimanakah cara Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya? 神怎么样显现他的慈悲呢？ Nah, kalau kita membaca dalam Mazmur 103 ayat 8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. 我们在诗篇103篇第8节，那边可以看到讲说，耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱。 Berlimpah kasih setia artinya berlimpah kemurahannya. 有怜悯，有丰盛的慈爱。 Jadi kemurahan Tuhan digambarkan melimpah, artinya banyak, penuh. 这边讲到说，神的怜悯是丰盛的。 Itu sebabnya Yakobus menerjemahkan kata ini sebagai penuh belas kasihan.
所以雅各就把这句话翻译成说，蛮有丰盛。 Nah, kalau kita baca konteks dari Yakobus 5 ayat 11, kita akan menyadari bahwa kemurahan di situ itu berbicara tentang kemurahan Tuhan kepada Ayub. 如果我们读在那边在雅各书第5章那边读到讲关于蛮有丰盛的时候，他就指到约伯上。 Nah, setelah Ayub mengalami penderitaan yang begitu hebat, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kemudian juga kehilangan kesehatan, Tuhan memulihkan keadaannya 2 kali lipat lebih baik dari sebelumnya. 当约伯受到苦难的时候，他已经失去了一切，失去了他的儿女的时候，当神恢复他的时候，神给他2倍。 Begitulah cara Tuhan menunjukkan kemurahannya kepada Ayub. 这就是神怎么样的有显现他怎么样充满丰盛的来恢复约伯。 Dan kita juga diminta, diharapkan, diperintahkan untuk menunjukkan kemurahan seperti Tuhan bermurah hati kepada Ayub secara melimpah. 我们也被要求、被命令，又像神对约伯这样的行，我们也要这样行。 Nah, di dalam Perjanjian Lama ada tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan kemurahan secara berlimpah. 在旧约圣经也是有很多人物，也是会有这样显出他们怜悯的心。 Misalnya seorang yang bernama Boas. 就像有一个人名叫波亚斯。 Nah, dalam kisah Boas dia menunjukkan kemurahan kepada Rut dan juga secara tidak langsung kepada mertuanya Rut, Naomi. 波亚斯他显现他丰盛的怜悯，对于路德跟他的婆婆拿俄米。 Rut adalah seorang perempuan Moab. 路德是一个从摩押来的女子。 Dan ketika Boas tahu bahwa Rut sedang memungut jelai di ladangnya, dia tidak melarang Rut. 当波斯知道说路德在他的田中捡麦子的时候，他没有拒绝他， Sebaliknya dia suruh Rut, tetaplah di ladang saya memungut jelai. 反而他也吩咐路德说：“你可以在我的田中捡麦子。” Dia bahkan berikan perintah kepada pekerja-pekerja laki-laki supaya tidak mengganggu Rut. 他也命令他的男工友不可以来侵犯路德。 Dan ketika jam istirahat, Rut juga diberikan air, diberikan makanan. 当休息的时间，他们也是给路德食物跟水。 Dan tidak cukup sampai di situ, Boas juga memberi pesan kepada pekerja-pekerjanya untuk meninggalkan jelai lebih banyak di belakang. 不单如此，波斯也是吩咐他的工人说，他们要剩下更多的麦子给路德捡， supaya Rut bisa membawa lebih banyak jelai bagi dia dan mertuanya. 使得路德可以收更多的麦子给他自己跟给他的婆婆拿俄米。 Begitu murah hatinya Boas terhadap Rut perempuan asing. 波斯就这样的怜悯，这样的有慈爱，对于一个路德。 Lalu contoh lain ada Raja Daud. 另一个例子，我们看见大卫王。 Nah, kita tahu bahwa Raja Daud sudah berjanji dengan sahabatnya Yonatan bahwa dia akan menjaga memelihara keturunan Yonatan. 我们知道说大卫王也对他的好友约拿单已经要承诺说要照顾他的儿子。 Dan ketika Daud tahu bahwa ada satu orang keturunan dari Saul ataupun keturunan dari Yonatan, yaitu bernama Mephiboset yang timpang, dia memanggil Mephiboset ini. 当大卫王知道说有一个扫罗的子孙，还是约拿单的儿子，名叫米非波斯瘸腿的时候， Bagaimana cara Daud menunjukkan kemurahannya kepada Mephiboset? 大卫王怎么样彰显他的慈爱对于这个米非波斯呢？ Daud mengembalikan seluruh harta milik nenek moyangnya Saul kepada Mephiboset. 大卫王把他的扫罗王一切的财物都还给了他。 Dan tidak hanya itu, Daud juga mengizinkan Mephiboset makan sehidangan dengan dia sebagai anak raja. 不单如此，大卫王也允许米非波斯跟他同桌吃饭。 Daud tidak takut suatu hari Mephiboset bisa menggulingkan pemerintahannya. 大卫王也不担心说有一天米非波斯会反对他。 Dia tunjukkan kemurahan kepada keturunan Yonatan dengan begitu murah hati. 他展现丰富的慈悲给约拿单的儿子。 Lalu kemudian di Perjanjian Baru kita juga punya contoh jemaat di Makedonia.
在新约我们也可以看见另外一个例子，在马克顿。 Nah, Paulus katakan bahwa jemaat di Makedonia ini meskipun sangat miskin secara materi, tetapi kaya dalam kemurahan. 保罗在那边写到说，马克顿的信徒虽然穷，可是他们蛮有怜悯。 Bahkan Paulus mengatakan bahwa mereka telah memberikan lebih banyak daripada apa yang diharapkan untuk membantu orang-orang Kristen yang kekurangan. 保罗讲到说，他们甚至给予更多比当别人所期望的。 Dan jemaat di Makedonia ini menolong dengan penuh kemurahan. 马克顿的信徒，他们真正帮助，用心来帮助。 Nah, jadi kita juga melihat dari ayat ini bahwa ternyata ketika kita ingin bermurah hati, tidak hanya ketika kita punya banyak. 所以在这边我明白说，我们要有怜悯的心的时候，我们要帮助的时候，不是在我们有很多钱，还在我们有很多财富的时候。 Tidak harus menunggu sampai kita punya harta yang banyak, baru kita bermurah hati kepada orang lain. 我们不要等到说我们有多余的财富的时候，我们再去帮助人。 Kita bisa membantu memberikan orang yang membutuhkan secara sesuai dengan kemampuan kita. 我们要去帮助人，照做我们本身可以有能力帮助的去做。 Jadi cara Tuhan dalam bermurah hati yang pertama adalah dengan melimpah. 神怎么样展现他的慈悲，他的怜悯，就是用丰富的。 Lalu yang kedua, cara Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya adalah dengan tanpa syarat. 第二个方法，神彰显他的慈悲，就是用无条件的。 Nah, di dalam Titus 3 ayat 5, Paulus menuliskan, pada waktu itu dia, yaitu Tuhan, telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 在提多书3章5节，保罗写到说，他救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。 Nah, walaupun ayat ini sedang berbicara tentang konteksnya adalah keselamatan, tapi dari ayat ini kita juga bisa melihat rahmat Tuhan itu ditunjukkan tanpa syarat. 虽然这些经文讲到是关于救恩，可是我们从那边也可以看见说，神已经展现了他的慈悲，他的怜悯对我们。 Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang ketika dia bermurah hati. 主耶稣神从来没有把人当他显现慈悲对人的时候，他没有看这个人是好是坏。 Tetapi Tuhan menunjukkan kemurahan kepada semua orang secara melimpah. 可是神是用有丰富的慈悲怜悯对于每一个人。 Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, memandang bulu di dalam bermurah hati. 所以我们也不可以说要针对人，当我们又做善事的时候。 Itu sebabnya di sebelum Lukas 6:36 Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. 所以主耶稣教导说，你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还。你们的上次就必大了，你们也必做圣高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。 Sama seperti Tuhan telah bermurah hati bahkan kepada orang-orang berdosa, maka kita juga harus bermurah hati kepada mereka yang jahat. 像我们的神，他也善待了那些忘恩的恶人，我们也要这样对于那些不好的人。 Kalau kita baca kitab suci tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Alkitab mengatakan Dia mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. 我们在圣经这样看到说，主耶稣钉死在十字架上，
他为我们死，当我们还在罪中的时候， Tuhan Yesus tidak menunggu kita dulu jadi orang baik, baru dia mati di kayu salib. 主耶稣基督没有等到我们成为好人，他才为我们钉死在十字架上。 Tetapi ketika kita masih berdosa, dia rela mati di kayu salib. 可是当我们还在罪中的时候，他已经愿意为我们钉死了。 Demikian pula ketika kita bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kita. 我们也要这样对于我们周边的人这样有慈悲。 Kita tidak boleh membeda-bedakan orang di dalam membantu mereka. 我们不可以我们帮助人的时候，我们不可以选择人。 Tuhan ingin kita melakukan kemurahan, menunjukkan kemurahan ini dengan tulus kepada semua orang. 神希望说我们又有诚心来对于每一个人。 Bahkan dikatakan kalau ada yang mengambil kepunyaanmu, jangan meminta kembali. 神也讲到说，当有人从你夺你东西的时候，你们也不要把它讨回来。 Ada waktunya kita harus merelakan apa yang harusnya menjadi milik kepunyaan kita. 有时候我们也是要愿意付出我们所有的， Karena ini adalah ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. 因为这是主耶稣基督所教导的。 Nah, memahami makna dari murah hati di sini dan cara Tuhan menunjukkan kemurahan. Bagaimanakah kita menunjukkan kemurahan kepada sesama kita? 现在我们了解了主耶稣怎么样有展现他的怜悯，现在我们也要看我们本身又怎么样展现我们的怜悯，我们的慈爱。 Bapak Ibu, ketika kita mengetahui ada orang-orang di sekitar kita yang sedang kesusahan, bagaimana reaksi kita? 弟兄姐妹，当我们晓得在我们周围身边的时候，有人在有需要帮助的时候，我们的心是怎么样的呢？ Apakah rasa kasihan kita hanya sebatas emosi saja? 是否我们的慈悲只是单单我们的情感而已呢？ Kita merasa iba kepada orang lain dan berharap, wah semoga keadaannya bisa lebih baik. 我们觉得亏欠那个人，我们只是希望说，可能他会更好。 Tapi kita tidak berbuat apa-apa. 可是我们没有行动，没有做什么事情。 Atau apakah kita ketika melihat orang kesusahan berusaha menempatkan diri kita di posisi dia? 是否当我们看见有人有苦难的时候，我们有没有把我们自己放在他这个人的身上来了解呢？ Apakah kita pernah berpikir sejauh itu? 是否我们有想到这一点呢？ Bagaimana kalau saya di posisi dia? 如果我在这个人情况上， Kira-kira apakah saya berharap orang membantu saya atau tidak? 是否我也希望说有人来帮助我？ Nah, di dalam kehidupan kita berjemaat, kita mungkin juga tahu bahwa di antara kita mungkin ada yang sedang kesusahan. 在我们教会的当中，我们可能也会知道说有人也需要说有来帮助的。 Bagaimana sikap hati kita ketika kita tahu ada yang susah? 当我们知道有人需要帮助，我们的心是怎么样的？ Ada orang yang berpikir, wah saya sendiri punya banyak masalah, mau urus masalah dia lagi. 有人会想说，我自己本身就有很多事情了，我怎么样去帮助他呢？ Ada juga orang berpikir, itu kan salah dia yang buat seperti itu, ya dia yang harus bertanggung jawab. 有人会想说，这个他本身他自己所错的，因为他自己做了错的事情。 Kalaupun dia susah sekarang, itu karena salah dia. 虽然他现在在苦难当中，这个是他自己本身的错，本身的问题。 Ada orang yang memilih tidak membantu, tapi membenarkan diri ya. Ini pelajaran buat dia. 有人选择不要去帮助，可是会自己认为自己做对了，因为讲说这个是一个对他的好的教训。 Lalu kita bawa nama Tuhan, oh Tuhan sedang menghajar dia. 那我们就把神的名拿出来说，神在教训这个人。 Mungkin Tuhan sedang menghajar dia, tapi mungkin juga Tuhan sedang menguji kita saat itu. 有可能神在教训这个人，有可能神也是在试探我们的心。 Tuhan ingin melihat bagaimana reaksi kita ketika melihat saudara kita yang susah. 神也是要看我们这心怎么样的。当我们看别人在苦难当中， Apabila di jemaat kita ada yang mungkin sedang mencari pekerjaan. 如果在我们当中有人还在寻求工作， Adakah kita kepikiran, wah, nggak punya kerja,
itu pasti susah sekali. 是否我们没有想过说，他没有工作，他的生活一定很苦难？ Bagaimana cara dia mencukupkan kebutuhannya sehari-hari, apalagi kalau dia berkeluarga? 他怎么样来满足他每天的生活所需要的啊？特别是那些有家庭的。 Apa langkah selanjutnya yang kita lakukan ketika kita tahu ada jemaat yang tidak punya pekerjaan? 啊，如果我们知道说会有还没有工作的，我们下一步的行动作又怎么样做呢？ Nah, kita di Gereja Gapi ada grup, WhatsApp grup, di mana kita bisa membagikan informasi tentang lowongan pekerjaan. 在我们Gapi 教会，我们有一个群，在我们电话上我们有一个群主。 Nah, setidak-tidaknya ya, paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah membagikan informasi lowongan kerja kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan. 最少，当我们知道说有人在找工人的时候，我们把它发在群里面，让他知道。 Kalau kita bisa membantu lebih jauh, kita bisa mencarikan dia pekerjaan. 如果我们可以更进一步要来帮助他，我们可以帮他找新的工作。 Lalu bagaimana kalau dia tidak dapat pekerjaan untuk beberapa waktu? 啊，怎么样？如果他还有一段时间他没有找到工作呢？ Apakah kita berpikir dia memenuhi kebutuhannya seperti apa? 我们是否有想过说他怎么样来满足他们每天的生活所需要呢？ Ada tidak hati kita tergerak untuk membantu dia di saat dia susah? 是否我们心有想到说我们要来帮助他呢？ Atau ada jemaat yang berkekurangan, setiap hari berkekurangan? 啊，可能有在我们当中有每天他都有不足的。 Mungkin kita sudah membantu dia beberapa kali. 可能我们已经帮助他几次了。 Lalu kita merasa, wah saya sudah bantu dia banyak kali. 啊，我们觉得说我们已经帮助他几次。 Bukankah Tuhan mengatakan kita harus bermurah hati tanpa syarat? 啊，神告诉我们说，我们要无条件的来帮助人。 Kalau mereka memang layak dibantu, memang kesusahan kita harus bantu. 如果他这个人配得我们来帮助，我们就应当去帮助他。 Terlepas kita sudah bantu dia berapa banyak kali. 不要去管说我们已经帮助了他几次。 Tuhan saja menunjukkan kemurahan kita tanpa syarat. 上帝展现他的慈悲，对我们也是无条件的。 Kalau bicara tentang kesalahan, berapa banyak kesalahan kita kepada Tuhan? 如果讲到做错事情啊，我们没有想过说我们对神所做错的事情有多少。 Tapi apakah karena kesalahan ini Tuhan berhenti bermurah hati kepada kita? 是否因为我们做错事情了，神就没有彰显他的慈悲对于我们呢？ Tentu tidak. Dia selalu bermurah hati kepada kita. 当然没有，神一直的会彰显他的慈悲、他的怜悯对于我们。 Demikian juga Tuhan ingin kita bermurah hati kepada sesama kita. 这样也是神愿意要我们，也是要这样彰显我们的怜悯对于别人。 Dalam kehidupan berkeluarga, 在我们家庭中， nah anggota keluarga kita tentu mungkin ada yang susah atau banyak yang susah. 在我们的家庭群里面，有可能说有些生活没有很好的， Mungkin ada saudara kita yang sering kali datang kepada kita pinjam uang. 可能有些兄弟还是亲戚，他们一直会来跟我们借钱。 Meminjam uang karena kebutuhan sehari-hari. 他借钱，因为他要他生活所需要的。 Bahkan mungkin hutangnya kepada kita sudah menumpuk, belum dibayar-bayar. 可能他欠我们的钱已经很多了，他没有还过。 Apakah kita berhenti bermurah hati kepada dia yang membutuhkan? 是否我们就停止来怜悯他呢？来帮助他呢？ Nah, kita sedang berbicara tentang orang-orang yang layak dibantu ya. 我们讲是那些我们应当配得我们去帮助的人， Orang-orang yang benar-benar kesusahan. 那些真正的有苦难的人。 Lalu apakah kalau kita sudah membantu dia begitu banyak kali, mungkin juga hutangnya juga begitu banyak, kita berhenti bermurah hati kepada mereka? 是否只是因为他欠了我很多，他们没有还过，所以我们就不用怜悯他们呢？ Tuhan Yesus katakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. 神告诉我们说，你要给每一个来寻求你的人，你们也不要希望说把他们会偿还我们。
kita diminta untuk membantu pada setiap orang yang datang kepada kita. 我们被要求说，我们要去帮助每一个要来寻求我们帮助的人。 Kalau kita mampu, kita punya, kita bisa membantu, maka kita harus membantu. 如果我们有能力，我们应当去帮助那些我们要帮助的人。 Demikianlah kita diminta untuk bermurah hati kepada sesama kita. 就是说，神要我们来帮助我们的周围的人。 Dan ada waktunya, segala hutang yang dimiliki oleh orang lain pada kita, kita lepaskan. 当时候到了，我们要把那些人欠我们的钱，我们就把它算了。 Jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. 我们不要去要人去偿还他们从我们这边拿去的东西。 Di lingkungan kerja juga mungkin kita punya rekan kerja, karyawan yang juga kesusahan. 在我们的公司，在我们做工的那边，有可能有些人也是有苦难的。 Kalau mereka sedang terdesak kebutuhan keluarga, mendadak ada keluarga yang sakit dan harus ada keluar biaya tambahan. 可能他们有家里有人生病，所以他们需要一笔钱财。 Adakah kita juga peduli kepada rekan kerja, kepada karyawan kita? 是否我们也是有怜悯心对于这个人呢？ Ada usaha kita tidak membantu mereka yang susah? 我们有具体的行动来帮助这个人吗？ Nah, kepada mereka juga kita harus menunjukkan kemurahan hati. 对这些人，我们也是要彰显我们的怜悯。 Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanakah selama ini kehidupan kita ketika kita melihat orang yang susah? 亲爱在主里面的弟兄姐妹，我们要思想说，我们怎么样来明白今天我们所听的神的福音？ Apakah setelah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa katakan bahwa saya sudah lakukan itu Tuhan? 是否我们听了今天的讲道以后，我们在心里想说，我们已经遵循了神的教导？ Kalau kita sudah lakukan, puji Tuhan. 如果我们已经行了，要感谢神。 Tapi kalau kita masih belum melakukannya, maka kita minta pertolongan Tuhan agar kita bisa melakukannya. 如果我们还没有行过，我们要去恳求神帮助我们说，以后我们要这样做。 Nah, sebagai penutup saya ingin mengutip beberapa kutipan dari tokoh gereja ya tentang kemurahan. 作为结束，我们来看几个教会的领袖者所讲的话。 Yang pertama ada Uskup Ambrose dari Milan yang hidup di abad keempat. 第一个就是说米兰主教安布罗斯在第4纪的， Dia bilang, kita memberi kepada sesama bukan karena ia layak menurut standar egois kita, tetapi karena melihat kebutuhan dan panggilan iman. 我们给予他人，并不是因为他们按照我们自私的标准值得，而是因为我们看见了他们的需要，也听见了信仰的呼召。 Kalau kita gunakan standar layak kita, saya yakin mungkin banyak orang yang tidak akan kita bantu. 如果我们一直把我们自己的标准，我觉得说我们就不用去帮助人了。 Tapi kalau kita membantu orang karena melihat kebutuhan dan panggilan iman, maka kita akan dengan rela membantu mereka. 可是如果我们去帮助人是照做我们的信仰的呼召，还是那个人的需要的时候，我们就愿意去帮助人。 Kemudian yang kedua ada Clement dari Alexandria. 第二个就是亚历山大的格里明， Dia katakan persepuluhan dari hasil tanah dan kawanan ternak mengajarkan kesalehan kepada Allah agar kita tidak rakus merengkuh semuanya untuk diri kita sendiri. Sebaliknya kita harus membagikan anugerah kebaikan kepada sesama. 他讲到说，土地出产和牲畜所献上的11奉献，教导我们对上帝存有敬畏之心，并使我们不至于贪婪，将一切据为己有。相反，我们应当把所领受的恩惠与他人分享。 Maksud dari Clement ini adalah ajaran tentang memberikan perpuluhan itu adalah bentuk kesalehan kita kepada Tuhan dan juga sekaligus mengajarkan kita supaya kita tidak serakah, semuanya untuk saya. Itu maksudnya. 格里勉他这句话讲说，1/10的奉献就是显现说我们对于神的怜悯。
呀，也是要教导我们说，我们不要贪婪，把一切都归于我们自己。 Sebaliknya kita membagikan anugerah kebaikan kepada sesama. 可是我们也有把我们所得到的分享出去。 Dan yang terakhir, 最后， di sini ada uskup Basil the Great ya, dari abad keempat. 呀，最后是讲说，这个大圣巴西列主教在第4纪，他活在第4纪。 Dia katakan, roti yang tidak engkau makan adalah roti milik orang yang lapar. Pakaian yang tergantung di lemari pakaianmu adalah pakaian milik orang yang telanjang. Sepatu yang tidak engkau pakai adalah sepatu milik orang yang tidak beralas kaki. Uang yang engkau simpan dan kunci rapat adalah uang milik orang miskin. Perbuatan kasih yang tidak engkau lakukan adalah ketidakadilan yang engkau perbuat. 那他讲到说，你没有吃的面包是属于饥饿之人的面包。 挂在你衣柜里的衣服是属于赤身之人的衣服，你没有穿的鞋是属于赤脚之人的鞋。你锁起来不用的钱是属于穷人的钱，你没有去做的爱心之举，就是你所犯下的不义。 Singkatnya dia bilang, kalau ada orang lapar, orang telanjang, orang miskin tidak kita bantu, kita sedang berbuat tidak adil. 简单的讲说，如果有饥饿的人、有赤身的人、有赤脚的人啊，我们不去帮助他，我们就行不义的事。 Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita belajar dari pengajaran Tuhan Yesus untuk bermurah hati seperti Tuhan bermurah hati. 亲爱的弟兄姐妹，我希望说我们要学神对我们的怜悯，我们也就把它行出来。 Kiranya Tuhan menolong kita. 啊，愿主来帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. 我们在天上的父，我们感谢你，我们今天早上所听的讲道。 Ajarilah kami untuk mau bermurah hati kepada sesama kami. 请你教导我们，使得我们要彰显我的怜悯，对于别人。 Kiranya Engkau melimpahkan kasih-Mu yang begitu besar ke dalam hati kami, agar kami juga bisa bermurah hati kepada orang lain. 请你赐给你怜悯的心，在我们心中，使得我们也要去帮助别人。 Bapa, ampuni kami apabila selama ini kami tidak bermurah hati kepada sesama kami. 主啊，求你赦免我们，如果我们这一些日子来都没有去怜悯、去帮助别人。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. Amin.